Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Adat kita menyambut tetamu, salam dipulur, mesra bertamu. Hampar tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara, aluan dahulu. Yang berbahagia Tuan Haji Madzinan bin Haji Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Limbang. Yang berusaha Ustaz Abdul Aziz bin Abdul Rahman, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Limbang. Yang berusaha Ustaz Yusairi bin Yahya, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Limbang. Yang berusaha Ustaz Muhammad Alif bin Zakaria, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Lawas. Yang berusaha Ustaz Abi Sofian bin Haris, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Lawas. Yang berusaha Ustaz Muhammad Zulfikar bin Umar, Penyelaras Pertandingan Mahrajan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Bahagian Limbang 2021. Yang dihormati Barisan Hakim, Barisan Jurulatih Bahagian, guru-guru, para peserta, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama hadir di majlis penangguhan Mahrajan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Bahagian Limbang 2021. Tetak buluh, panjang suluh, jolok pauh, biar cermat. Angkat doa, jari 10. Doa dipinta, biar berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus bin Mad Nazim. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami hamba-hambamu berkumpul dan berhimpun sempena penutupan Mahrajan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Bahagian Limbang bagi tahun 2021. Kami bermohon padamu ya Allah agar engkau berkatilah majlis kami ini. Engkau jadikanlah ia sebagai amalan yang mendapat ganjaran pahala dari sisimu. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim. Engkau rahmatilah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai panduan hidup kami dan kurniakanlah kami kelazatan membacanya siang dan malam. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami memohon kekuatan dari hadratmu ya Allah, supaya kami yang berada dalam majlis ini dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami memohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Aziz, Ya Sattar, Ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Lindungilah kami semua dari sebarang musibah yang tidak mampu kami tanggung, khususnya wabak COVID-19 ini. Menangkanlah kami dalam menanganinya. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana, ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمارنا آخره
وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus bin Mat Nazi atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi keberkatan. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustaz Abdul Malik bin Dani, Ketua Jemaah Hakim, bagi menyampaikan ulasan pertandingan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang berbahagia Tuan Haji Mat Zinan bin Haji Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Limbang. Yang berbahagia Cik Syawal bin Pandin, Pegawai Pendidikan Daerah Lawas. Yang dihormati Barisan Penolong-Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Limbang dan Daerah Lawas, Barisan Pengetua dan Guru Besar Bahagian Limbang, Pegawai-pegawai ikhtisas Pejabat Pendidikan Daerah Limbang dan Daerah Lawas, Barisan Kehakiman Majlis Maharajan Al-Quran Peringkat Bahagian Limbang 2021, guru-guru pengiring, serta jurulatih, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Pertamanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayahnya kita dapat berkumpul pada petang ini dalam majlis penangguhan Maharajan Al-Quran Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Bahagian Limbang bagi tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Pertamanya, saya mewakili Barisan Hakim MPISS 2021 mengucapkan terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Limbang selaku tuan rumah pertandingan pada kali ini kerana memberi ruang dan kepercayaan kepada kami untuk mengadili seadil-adilnya anak-anak daripada sekolah rendah dan menengah yang menyertai pertandingan ini. Untuk makluman semua, seramai 25 orang hakim dari daerah Limbang dan 23 orang hakim dari daerah Lawas menjadikan jumlah keseluruhan Hakim Maharajan Al-Quran Peringkat Bahagian Limbang untuk tahun ini seramai 48 orang telah dilantik mengikut kepakaran masing-masing, telah melaksanakan tugas tanggungjawab dengan penuh amanah dalam memastikan peserta yang bakal dinobatkan sebagai pemenang. Secara umumnya, seramai 72 orang peserta yang menyertai Maharajan Al-Quran pada kala ini. Pada tahun ini terdapat 9 acara utama yang dipertandingkan mengikut kategori sekolah rendah dan menengah. Antaranya I-Teranum Sekolah Rendah dan Menengah, I-Hafazan Al-Quran Rendah dan Menengah, I-Da'i Cilik untuk sekolah rendah lelaki dan perempuan, I-Mimbar Da'i Sekolah Menengah, pertandingan Khat Cyber Sekolah Rendah dan Menengah, pertandingan nyanyian solo sekolah rendah dan menengah,
deklamasi saja dan deklamasi syair sekolah rendah dan menengah, serta kalam Arabi untuk sekolah rendah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sidang penonton sekalian, sebelum saya mengumumkan keputusan, eloklah terlebih dahulu saya bacakan sedikit ulasan hakim mengikut setiap bidang yang dipertandingkan agar menjadi panduan kepada jurulatih pada masa hadapan. Kita mulakan dengan acara hafazan sekolah rendah dan menengah. Antara kekuatan peserta hafazan pada tahun ini ialah secara keseluruhannya para peserta telah mempersembahkan bacaan yang baik dan memuaskan. Segelintir peserta dilihat kurang berkeyakinan semasa sesi hafazan dan tidak fokus berada di hadapan kamera. Perlu penambahbaikan sedikit supaya para peserta dapat membiasakan diri berinteraksi secara maya. Semua peserta dapat menguasai bacaan secara tadwir, manakala penguasaan tajwid boleh dipertingkatkan untuk cabaran yang seterusnya. Secara umumnya, untuk hafazan sekolah rendah lelaki adalah di tahap baik, iaitu sebanyak 91%, manakala peserta hafazan sekolah rendah perempuan adalah di tahap pencapaian sederhana, iaitu 60.5%. Manakala peserta hafazan sekolah menengah pula, kategori lelaki adalah di tahap sangat baik, iaitu 89.5%, manakala bagi peserta hafazan sekolah menengah perempuan adalah di tahap sangat baik, iaitu 87.5%. Bagi kategori yang kedua, acara Taranum Al-Quran pula, barisan hakim sepakat menyatakan bahawa dari aspek kebanyakan peserta boleh membawa lagu taranum yang baik dan mematuhi syarat wajib dengan membawa 3 taranum. Walau bagaimanapun, masih terdapat peserta yang membawa bacaan secara tadwir, iaitu membaca seperti biasa, bukan bacaan tartil, seperti mana yang sepatutnya dibawa semasa tilawah. Terdapat juga peserta yang kurang jelas lagu taranum yang dibawa, dan ada juga yang seolah-olah ingin membaca dengan wuslah lagu nahwan dan jiharkah, tetapi sebaliknya. Ada yang tidak mencapai tabakat suara yang diperlukan bagi setiap harakat taranum. Semoga pada masa yang akan datang, perkara seperti yang tersebut dapat diperbaiki dengan talaqi musyafahah bersama guru pembimbing taranum masing-masing. Seterusnya memperbaiki dan memperhalusi tajwid bacaan agar terserlah kemuliaan dan keizahan kalam Allah Al-Quran Al-Karim. Secara umumnya, pencapaian untuk peserta tilawah Al-Quran sekolah rendah lelaki adalah di tahap baik, iaitu 80%. Manakala untuk peserta tilawah sekolah rendah perempuan adalah di tahap pencapaian baik, iaitu 72%. Manakala peserta tilawah sekolah menengah lelaki pula adalah di tahap amat baik, iaitu 88%. Manakala peserta tilawah sekolah menengah perempuan adalah di tahap baik, iaitu 79.5%. Bagi kategori yang ketiga, pertandingan khat cyber sekolah rendah dan menengah pula, panel juri berpendapat kaedah khat nasah dan riqa'ah boleh dinilai dan dilihat perbezaan antara kedua-duanya. Walaupun tidak kuat, tetapi masih ada bentuk khatnya untuk sekolah rendah. Sekolah menengah dari sudut kelebihan, kaedah sulus yang sangat kuat, susunan yang menarik dan berani mencuba menggunakan teknik khat sulus jali.
aplikasi kaedah khat nasah yang sangat meningkat dan mencukupi tahap penulisan peringkat tinggi, mampu menyaingi peserta di peringkat negeri untuk sekolah menengah. Manakala dari sudut kelemahan pula, kreativiti dan susunan olahan peserta masih tidak mencapai kreativiti yang tinggi. Susunan biasa, terdapat peserta yang meletakkan corak lebih penting berbanding kaedah, walhal markah kaedah jauh lebih besar daripada corak. Terdapat peserta yang tidak membuat corak dan membuat corak hanya sekadar garisan. Terdapat peserta yang menggunakan saiz mata pen yang tidak sesuai. Saiz mata pen hendaklah sama untuk satu jenis khat. Secara umumnya, pencapaian untuk peserta khat jawi sekolah rendah adalah di tahap baik, iaitu sebanyak 85.5%. Manakala peserta khat jawi sekolah rendah perempuan adalah di tahap pencapaian amat baik, iaitu 87%. Manakala untuk peserta khat jawi sekolah menengah adalah di tahap amat baik, iaitu 88.5%. Seterusnya kita beralih kepada acara Da'i Cilik, Da'i Cilik di mana barisan panel hakim berpendapat mengatakan sebilangan besar peserta dapat menyampaikan tazkirah dengan baik. Perkembangan idea-idea dan teknik olahan isi yang menarik dan meyakinkan, dan ada peserta dapat menyampaikan lebih daripada satu isi. Penguasaan tahap bacaan Al-Quran perlu dititik beratkan dan diperbaiki. Cara penyampaian yang bersahaja oleh peserta mampu menewaskan peserta mimbar da'i jika dipertandingkan bersama. Ini kekuatan. Pergerakan peserta yang agak agresif, yang ini dari sudut kelemahan. Pergerakan peserta yang agak agresif setiap kali menyampaikan tazkirah perlulah dikurangkan agar penyampaian konten dapat disampaikan dengan lebih tenang dan santai. Untuk acara mimbar da'i pula, para juri mengatakan penghayatan peserta kepada penyampaian konten tazkirah adalah di tahap yang terbaik. Hujah yang menarik dan bertepatan dengan tema walaupun disampaikan dengan keadaan yang agak tergesa-gesa. Yang paling penting, teknik posisi kamera perlulah diambil kira agar menambah keyakinan serta penyampaian peserta yang lebih baik. Sebutan nas dan dalil Al-Quran perlu diperbaiki dan dilancarkan. Ada peserta yang tidak menyertakan di dalam tazkirah mereka pengajaran atau ibrah yang boleh mengaut tambahan markah yang lebih kepada peserta. Secara umumnya, pencapaian untuk peserta mimbar da'i sekolah menengah lelaki adalah di tahap baik, iaitu 81.5%. Manakala bagi peserta mimbar da'i sekolah menengah perempuan adalah di tahap amat baik juga, iaitu 86.25%. Kita beralih seterusnya acara pertandingan nyanyian solo lagu kerohanian. Barisan hakim berpendapat antara kelemahan dan penambahbaikan, yang pertama, kualiti video dan audio yang dipamerkan oleh sekolah yang menjadi wakil mengambil bahagian perlu dipertingkatkan pada masa akan datang agar mampu menarik perhatian hakim. Yang kedua, teknik flow and breathe, dengan kata lain teknik pernafasan, masih kurang dipraktikan di kalangan peserta. Ini memerlukan masa yang lama untuk berlatih agar dapat menghasilkan mutu suara yang baik. Dari sudut kelebihan pula,
Terdapat peserta yang boleh melontarkan suara yang menarik serta boleh diketengahkan untuk ke peringkat seterusnya. Manakala hampir semua peserta memberikan persaingan yang hebat dalam memastikan persembahan yang terbaik bagi mewakili daerah masing-masing. Secara umumnya, untuk peserta lelaki, pertandingan nyanyian solo sekolah rendah adalah di tahap baik, iaitu 79.5%. Manakala peserta perempuan pertandingan nyanyian solo sekolah rendah adalah di tahap sederhana, iaitu 69.5. Seterusnya, kalam Arabi sekolah rendah. Para juri berpendapat dan berpandangan seperti berikut. Dari sudut bahagian penyampaian, nada yang mendaftar seakan membaca. Eye contact dengan penonton kurang menarik. Sebahagian peserta lontaran suara tidak jelas. Kreativiti persembahan kurang menyerlah dan bila disampaikan kurang menarik minat penonton. Ada persembahan yang hanya menyampaikan, penghayatan masih perlu diperbaiki. Dari sudut bahagian isi, kebanyakan peserta dapat mengutarakan isi atau idea yang bernas, huraian dan contoh yang sesuai. Keseluruhannya mengikut format. Walau bagaimanapun, teks perlu lebih mantap lagi dari sudut penghuraian isi dan contoh dalil kesan yang bertepatan dengan isi. Peserta dapat mengupas dan menyampaikan isi tajuk dengan baik. Dari sudut bahasa pula, nahu, teks peserta tidak menunjukkan kesalahan nahu yang ketara. Cuma ada beberapa tempat kesilapan baris dan perletakan nakirah ma'rifah untuk sebutan. Keempat peserta mengikut teks yang diberikan. Dari sudut uslub, peserta ada tersekat di beberapa tempat namun tidak berlaku pengantungan ayat. Dari sudut lahjah, peserta masih perlu diberikan latihan cara sebut makhraj huruf, panjang pendek huruf dalam perkataan, kewujudan alif dan sebagainya. Secara umumnya, pencapaian untuk peserta kalam Arabi sekolah rendah lelaki adalah di tahap baik, iaitu 81%, manakala kalam Arabi sekolah rendah perempuan adalah di tahap pencapaian baik, iaitu 84.5%. Seterusnya kita beralih kepada pertandingan sajak dan syair sekolah rendah dan menengah. Para juri memberikan pandangan seperti berikut. Dari sudut kekurangan, penggunaan muzik latar yang tidak sesuai dan terlalu kuat mengganggu persembahan. Yang kedua, rakaman dibuat di tempat yang kurang sesuai, berlatar belakangkan air mengalir tetapi mengganggu persembahan. Bunyi air lebih kuat berbanding suara peserta. Yang ketiga, kualiti video yang kurang bermutu menyukarkan juri untuk membuat penilaian. Juri terpaksa meminta juru teknik menghantar video ke Telegram para hakim. Dari sudut kelebihan pula, peserta membuat persiapan yang baik dan penyampaian persembahan dengan penuh semangat. Semua peserta dapat menyampaikan sajak ataupun syair dengan lancar. Secara umumnya, pencapaian untuk peserta sajak sekolah rendah lelaki adalah di tahap yang sangat baik, iaitu 86%, manakala peserta sajak sekolah rendah perempuan adalah di tahap baik, iaitu 82%. Manakala untuk sajak sekolah menengah lelaki adalah di tahap yang sangat baik, iaitu 84.5%. Manakala sajak untuk sekolah menengah perempuan ialah di tahap pencapaian sangat baik, iaitu 90.5%.
Manakala isyair pula, secara umumnya pencapaian untuk peserta sekolah rendah adalah di tahap baik, iaitu 82%, manakala peserta isyair sekolah rendah perempuan adalah di tahap yang amat baik, iaitu 85%. Secara umumnya, pencapaian untuk peserta syair sekolah menengah lelaki adalah di tahap yang baik, iaitu 75%, manakala peserta isyair sekolah menengah perempuan adalah di tahap baik 76%. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, itulah tadi sedikit ulasan serta komen daripada Barisan Hakim MPISS peringkat bahagian Limbang bagi tahun 2021. Diharapkan agar segala teguran dan komen tadi dapatlah ditambah baik oleh jurulatih sebagai persiapan anak-anak kita yang bakal mewakili bahagian Limbang ke MPISS peringkat negeri Sarawak yang tidak lagi lama akan berlangsung. Kepada peserta yang berjaya, syabas dan tahniah diucapkan, manakala yang kurang berjaya, teruskan usaha untuk tahun depan. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat pendidikan daerah Limbang di atas kepercayaan amanah yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada ahli jawatankuasa teknikal yang merupakan nadi penggerak di atas kemenjadian penjurian yang diadakan dengan lancar dan teratur di atas khidmat bantu kepada Barisan Kehakiman MPISS bahagian Limbang dalam memungkinkan penganjuran MPISS dianjurkan dengan jaya. Tidak lupa juga kepada semua hakim-hakim sama ada daripada daerah Limbang maupun di daerah lawas yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran memberikan yang terbaik dalam penjurian anak-anak kita, dan hanya Allah sahaja yang mampu memberi ganjaran pahala dan menjadi asbab kita semua diberikan ganjaran syurga di akhirat kelak, insya-Allah. Dengan ini saya mengumumkan kata-kata keramat apabila keputusan akan diumumkan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, keputusan hakim adalah muktamad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ulasan Ketua Hakim itu tadi. Sidang hadirin sekalian, tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Madzinan bin Haji Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, untuk menyampaikan amanat beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Alihi wasahbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu akidah dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang berusaha, pegawai pendidikan daerah lawas, semua pengetua dan semua guru besar daerah Limbang dan lawas, semua jawatankuasa MPISS, para hakim, para peserta, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah perkenannya kita dapat bersama-sama meraihkan majlis pada hari ini. Marilah kita merafakkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan keizinannya pertandingan Maharajan Pendidikan Islam sekolah-sekolah secara dalam talian sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat bahagian Limbang kali ini dapat dilangsungkan
dengan jayanya walaupun terdapat kekangan dengan masalah pandemik COVID-19 yang melanda negara masa ini. Saya mengharapkan dengan terlaksananya aktiviti ini, ia akan meningkatkan minat murid untuk membaca, memahami dan menghayati Al-Quran dan isi kandungannya. Selain itu, aktiviti ini akan mendorong murid menghafaz ayat dan surah tertentu dari Al-Quran dengan betul dan lancar. Apa yang penting, murid-murid boleh mempersembahkan bakat dan kebolehan untuk menguasai isi kandungan mata pelajaran pendidikan Islam dan pengetahuan am lain yang berkaitan dalam bentuk didik hibur seperti tulisan khat, nyanyian solo, syair dan kalam Arabi. Akhirnya, ia akan memberi impak yang besar terhadap pembentukan sahsiah dan jati diri murid-murid. Hadirin dan hadirat sekalian, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa kerja, para peserta dan semua pihak yang terlibat dalam penganjuran pertandingan Maharajan Pendidikan Islam sekolah-sekolah peringkat bahagian Limbang tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 2021 Masihi. Saya berharap agar majlis ini dapat menjadi medan pengembangan dan penghayatan ilmu dan dakwah berasaskan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik, beriman dan bertakwa dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala jua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Madzinan bin Haji Wahid atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Bertanam lada, berbatas rimbun, tumbuh di kali, lebat buahnya. Berkat usaha, disulam tekun, sumur digali, terbitlah airnya. Kini, tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu pengumuman keputusan pertandingan dan peserta yang layak mewakili bahagian Limbang ke peringkat negeri. Dijemput sekali lagi Ustaz Abdul Malik bin Deni untuk mengumumkan pemenang pertandingan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Tuan Haji Madzinan bin Haji Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Limbang. Yang berbahagia Encik Syawal bin Pandin, Pegawai Pendidikan Daerah Lawas. Yang dihormati Barisan Penolong-Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Limbang dan Daerah Lawas. Barisan Pengetua dan Guru Besar bahagian Limbang. Barisan Kehakiman Majlis Maharajan Pendidikan Islam, Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat bahagian Limbang tahun 2021, para jurulatih, hadirin dan hadirat sidang, penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut saya akan umumkan keputusan rasmi Majlis Maharajan Pendidikan Islam Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian Limbang tahun 2021 adalah seperti berikut. Kita mulakan dengan acara I-Taranum Sekolah Rendah kategori lelaki. Johan dengan markah 80% disandang oleh adik Muhammad Afif Al-Hadi bin Taha daripada Sekolah Kebangsaan Limbang mewakili daerah Limbang. Nak Johan jatuh kepada adik abang Adwa Anik bin Abdul Rahman dari Sekolah Kebangsaan Agama Mis Lawas dengan kutipan mata 77.5%. Untuk acara yang kedua, iaitu acara I-Taranum Sekolah Rendah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Nur Hazwani binti Azamain
daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Poyan Limbang dengan markah 72%. Manakala naib Johan jatuh kepada adik Nur Mirzani Amirah binti Mazlan daripada Sekolah Kebangsaan Kerangan Lawas dengan kutipan markah 68.5%. Seterusnya, untuk acara yang ketiga, iaitu acara I-Taranum Sekolah Menengah kategori lelaki. Johan dengan markah 88% disandang oleh adik Faris Daniel bin Razak mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Kubong Limbang. Seterusnya, naib Johan dijatuh kepada adik Awangku Afif Ifhami daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Terusan Lawas dengan markah 50%. Untuk acara yang keempat, iaitu acara I-Taranum Sekolah Menengah kategori perempuan, Johan jatuh kepada Siti Nur Solehah binti Junaidi mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Lawas, daerah Lawas dengan markah 79.5%. Naib Johan jatuh kepada Umi Humairah binti Jamil daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang mewakili daerah Limbang dengan kutipan markah 76.5%. Kita beralih kepada acara yang kelima, iaitu acara I-Hafazan Sekolah Rendah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Muhammad Furqan bin Radin daripada Sekolah Kebangsaan Agama MIS Lawas dengan markah 91%. Naib Johan jatuh kepada adik Muhammad Zubair bin Muhsin Elias Ismail daripada Sekolah Kebangsaan Melayu Pusat Limbang dengan markah 61.5%. Seterusnya, acara yang keenam, iaitu acara I-Hafazan Sekolah Rendah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Alisha Kaisarah binti Awang Abdul Rahim daripada Sekolah Kebangsaan Limbang dengan markah 60.5%. Seterusnya, kita beralih kepada acara I-Hafazan Sekolah Menengah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Adib Hadari bin Yuspi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang dengan kutipan markah sebanyak 89.5. Manakala naib Johan jatuh kepada adik Muhammad Nur Hafiz bin Ismail daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuk Lawas dengan kutipan markah 25.5%. Seterusnya, acara yang ke-8, acara I-Hafazan Sekolah Menengah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Nurul Izzah binti Muhammad Ayub daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang dengan kutipan markah 87.5%. Seterusnya, kita beralih kepada acara I-Da'i Cilik Sekolah Rendah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Syekh Rush Haidar bin Hazri Adam dari Sekolah Kebangsaan Agama MIS Lawas dengan kutipan markah 85.25%. Naib Johan jatuh kepada adik Muhammad Khalifah Al-Faizan bin Al-Pijun daripada Sekolah Kebangsaan Limbang mewakili daerah Limbang dengan kutipan markah sebanyak 79.25%. Seterusnya, kita pergi
ke acara yang ke-10, iaitu acara I Da'i Cilik Sekolah Rendah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Nur Maziah Umairah binti Mazlan daripada Sekolah Kebangsaan Kerangan Lawas dengan markah 88.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Nur Syafiqah binti Mokhtar daripada Sekolah Kebangsaan Telahak Limbang dengan markah 88.25%. Seterusnya, kita pergi kepada acara I Mimbar Da'i Sekolah Menengah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Khairul Wardi bin Jimmy dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pati Ambon Limbang dengan markah 81.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Hafshan Izwan bin Idris dari Sekolah Menengah Kebangsaan Merapok Lawas dengan kutipan markah 74%. Kita terus beralih kepada acara yang ke-12. Acara I Mimbar Da'i Sekolah Menengah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Nur Ain Syuhada binti Tariq dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pati Ambon Limbang dengan markah 86.25%. Naib Johan jatuh kepada adik Mana Asilah binti Hadini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Merapok Lawas dengan kutipan markah sebanyak 76%. Seterusnya, kita beralih kepada acara yang ke-13, I Deklamasi Sajak Sekolah Rendah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Akmal Rashid bin Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Kerangan Lawas dengan markah 86%. Naib Johan jatuh kepada adik Muhammad Riza bin Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang dengan kutipan markah sebanyak 77.5%. Seterusnya, kita beralih kepada acara deklamasi sajak Sekolah Rendah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Hairis Nadirah binti Ali daripada Sekolah Kebangsaan Kerangan Lawas dengan markah 82%. Naib Johan jatuh kepada adik Nur Akma Khalisha binti Muhammad Nasir Syahrini daripada Sekolah Kebangsaan Kubong Limbang dengan markah 78.5%. Seterusnya, kita pergi kepada acara ke-15, acara DEKI Deklamasi Sajak Sekolah Menengah kategori lelaki. Johan jatuh kepada Muhammad Adi Aiman bin Muhammad Aswan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sundar Lawas dengan kutipan markah 84.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Al-Mahiran bin Jonidi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kubong Limbang dengan kutipan markah 79.5%. Acara yang seterusnya iaitu acara ke-16, acara I Deklamasi Sajak Sekolah Menengah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Dayang Siti Nurhaniza binti Handri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang dengan kutipan markah 90.5%. Seterusnya, Naib Johan jatuh kepada adik Nur Alia Syafiqah binti Alimin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sundar Lawas dengan markah 83.5%. Seterusnya, kita beralih kepada acara ke-17 iaitu acara I Deklamasi Syair Sekolah Rendah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Atif Rizqi bin Abdul Ghani daripada Sekolah Kebangsaan Kerangan Lawas dengan markah 82%. Naib Johan jatuh kepada adik Muhammad Danish Hilman
bin Muhammad Azmi daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang dengan markah 73%. Seterusnya, acara Eid Deklamasi Syair Sekolah Rendah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Nur Syahindah binti Buang daripada Sekolah Kebangsaan Sundar Lawas dengan markah 85%. Naib Johan jatuh kepada adik Nurul Kasina binti Tuah daripada Sekolah Kebangsaan Melayu Pusat Limbang dengan markah 77%. Seterusnya, kita beralih pada acara ke-19, Eid Deklamasi Syair Sekolah Menengah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik awangku Muhammad Azhar bin Abdullah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kubung Limbang dengan markah 75%. Seterusnya, kita beralih kepada acara ke-20, iaitu acara Eid Deklamasi Syair Sekolah Menengah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Farah Fauzana binti Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kubung Limbang dengan markah 76%. Seterusnya, kita berpindah kepada acara Kalam Arabi Sekolah Rendah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Adlan Safwan bin Suhardi daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang dengan markah 81%. Naib Johan jatuh kepada adik Muazzam Azri bin Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Pusat Lawas dengan markah 79.5%. Seterusnya, acara yang ke-22, acara Kalam Arabi Sekolah Rendah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Nur Alisha binti Muhammad Faizal daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang dengan markah 84.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Nur Alia Dahiyah binti Muhammad Danan daripada Sekolah Kebangsaan Pusat Lawas dengan markah 82%. Seterusnya, kita pergi kepada acara Khad Cyber Sekolah Rendah Lelaki. Johan jatuh kepada Muhammad Hamdi Sin Sulaiman daripada Sekolah Kebangsaan Limbang dengan markah 84.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Muhammad Fakhrul Ibtisam bin Irwan daripada Sekolah Kebangsaan Pusat Lawas dengan markah 77%. Seterusnya, acara ke-24, acara Khad Cyber Sekolah Rendah Perempuan. Johan jatuh kepada adik Siti Nur Hafizah binti Roslan dari SK Melayu Pusat Limbang dengan markah 87%. Dan Naib Johan jatuh kepada adik Ezra binti Muhammad Jaafar daripada Sekolah Kebangsaan Pusat Lawas dengan markah 78.5%. Seterusnya, kita bergerak kepada acara yang ke-25, iaitu Khad Cyber Sekolah Menengah Lelaki. Johan jatuh kepada Arif Aznil bin Muhyiddin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang dengan markah 88.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Muhammad Ikhwan bin Haryanto daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuk Lawas dengan markah 71.5%. Acara ke-26, iaitu acara Khad Cyber Sekolah Menengah Perempuan. Johan jatuh kepada adik Munirah Muhammad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang dengan markah 87%. Naib Johan jatuh kepada adik Nur Aisyah Farhana binti Muhammad Galbat
daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sundar Lawas dengan markah 77.5%. Seterusnya kita beralih kepada acara nyanyian solo lagu keagamaan sekolah rendah lelaki. Johan jatuh kepada adik putra Hazril Hairi bin Julaihi daripada Sekolah Kebangsaan Agama Miss Lawas dengan markah 79.5%. Naik Johan jatuh kepada adik Muhammad Aziz Aiman bin Suhaini daripada Sekolah Kebangsaan Limbang dengan markah 79%. Seterusnya, acara ke-28 iaitu acara nyanyian solo lagu keagamaan sekolah rendah kategori perempuan. Johan jatuh kepada adik Zulfariza El-Zahra Azfa binti Zulkadraini daripada Sekolah Kebangsaan Melayu Pusat Limbang dengan markah 69.5%. Naib Johan jatuh kepada adik dayangku Nur Aini binti Awangku Adnan daripada Sekolah Kebangsaan Agama Miss Lawas dengan markah 69%. Seterusnya, acara ke-29 iaitu acara nyanyian solo lagu keagamaan sekolah menengah kategori lelaki. Johan jatuh kepada adik Muhammad Nur Tahir bin Khairus Saleh daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuk Lawas dengan markah 85.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Afiq Rahmani bin Rosli daripada Sekolah Kebangsaan Agama Limbang dengan markah 73.5%. Dan seterusnya, acara yang terakhir iaitu acara yang ke-30, acara nyanyian solo lagu keagamaan sekolah menengah perempuan. Johan jatuh kepada adik Noral Shah Fazila binti Muhammad Syahroni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kubung Limbang dengan markah 86.5%. Naib Johan jatuh kepada adik Nur Erdina Emelda binti Zamiri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuk Lawas dengan 71%. Itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat. Sebentar tadi saya telah pun mengumumkan keputusan rasmi Maharajan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat bahagian Limbang. Bagi yang berjaya, syabas dan tahniah diucapkan. Bagi yang kurang berjaya, cuba lagi di masa yang akan datang. Dan kini tibalah saat yang dinanti-nantikan untuk saya umumkan Johan keseluruhan Maharajan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat bahagian Limbang 2021. Sebelum saya mengumumkan Johan keseluruhan, ingin saya bacakan sedikit data berkaitan acara-acara yang telah pun dimenangi oleh kedua-dua daerah yang bertanding. Untuk daerah Limbang, sekolah rendah, terdapat 8 acara yang dimenangi, manakala sekolah menengah 11 acara yang dimenangi, menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 19 acara yang dimenangi. Bagi daerah Lawas, sekolah rendah ada 8 acara yang dimenangi, manakala sekolah menengah ada 3 acara yang dimenangi, menjadikan jumlah keseluruhan untuk daerah Lawas ialah 11 acara dimenangi. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengumumkan bahawa daerah Limbang menjadi Johan keseluruhan Maharajan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat bahagian Limbang
bagi edisi tahun 2021 Masihi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Malik bin Dani atas pengumuman itu tadi. Tahniah diucapkan kepada semua peserta yang berjaya mewakili bahagian Limbang ke peringkat negeri. Semoga peserta yang mewakili bahagian Limbang akan memperoleh kejayaan. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan montaj sekilas pertandingan. Majlis mempersilakan.
Begitulah tadi tayangan sekilas pertandingan yang telah disediakan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Muhammad Jaafar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas tayangan yang menarik sebentar tadi. Alhamdulillah, maka tamatlah sudah majlis penangguhan Maharajan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat bahagian Limbang 2021. Saya mewakili pihak urus setia memohon kemaafan di atas segala kekurangan dan ketelanjuran sepanjang majlis ini dijalankan. Hadirin dan hadirat, majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kerana sudi bersama-sama memeriahkan majlis pada hari ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sayang selasih, bunganya wangi. Ia cantik tapi berduri. Terima kasih sekalung budi. Moga berjumpa di lain hari. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.